Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Ustaz Taqiyuddin. InsyaAllah pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran untuk pendidikan Islam College Vocational semester 3 tahun 2. Tajuk Tokoh Ibnu Sina. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jom bersama-sama Ustaz untuk kita menelusuri sejarah perjalanan tokoh Ibnu Sina. Anak-anak yang dikasihi sekalian, insya-Allah tajuk 7.2 merumuskan keunggulan perjuangan Ibnu Sina. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita merahtangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dikasihi sekalian, pertama marilah kita melihat dahulu standard pembelajaran atau objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh anak-anak sekalian. Baik, ada 6 standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan riwayat hidup Ibnu Sina secara ringkas. Yang kedua, menyatakan sifat peribadi Ibnu Sina. Yang ketiga, menjelaskan kegigihan Ibnu Sina dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjelaskan sumbangan Ibnu Sina kepada tamadun Islam. Yang kelima, menerangkan iktibar daripada sejarah Ibnu Sina. Yang keenam, sentiasa mencontohi kegigihan Ibnu Sina dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi pertama kita tengok dahulu pada standard pembelajaran. Yang pertama iaitulah riwayat hidup Ibnu Sina. Nama sebenar Ibnu Sina ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Diringkaskan menjadi Ahas, iaitu singkatan daripada Al-Husain H pertama, A Abdullah, H yang kedua Hasan, A Ali, dan S yang terakhir adalah Sina. Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Jadi dilaqabkan, digelarkan kepada moyanglah ya, Sina ni, Ibnu Sina. Baik. Dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan 980 Masihi di Asfahan, Bukhara, Turkistan. Bapanya adalah seorang pengawas Harmaisan di Bukhara. Pada tahun 390 Hijrah bersamaan 1000 Masihi, setelah bapanya meninggal dunia, Ibnu Sina berpindah ke Khawarizmi, Jarjan, Rai dan Hamazan.
Pernah bertugas sebagai pakar perubatan di wilayah Rai, Penasihat Agung Amir Al-Daulah di Asfahan. Meninggal dunia di Hamazan pada tahun 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi. Baik, demikian riwayat hidup Ibnu Sina. Kita terus kepada sifat peribadi atau kepribadian Ibnu Sina. Baik, pertama, tekun mempelajari ilmu. Ibnu Sina pernah membaca berkenaan metafizik karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Anak-anak yang dikasihi sekalian, Ibnu Sina membaca karangan Aristotle ini sebanyak 40 kali. Menjelaskan kepada kita bahawa 40 kali ini apa yang dibaca ini melekat dalam kepala lah, dalam fikiran. Yang kedua, taat beragama. Ibnu Sina sering berdoa kepada Allah, terutama apabila beliau menghadapi kebuntuan. Beliau sering pergi ke masjid untuk memohon petunjuk daripada Allah. Yang ketiga, pintar. Ibnu Sina berjaya menguasai pelbagai ilmu nakliyah ketika berusia 18 tahun. Berinovatif, Ibnu Sina banyak melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam pelbagai bidang ilmu, terutamanya perubatan. Baik, demikian sifat peribadi Ibnu Sina. Baik, kita terus kepada pendidikan Ibnu Sina. Mula mempelajari Al-Quran semenjak berusia 5 tahun dan menghafaz ketika berumur 10 tahun. Mula baca Quran 5 tahun, 10 tahun dah hafaz Al-Quran. Mempelajari ilmu fiqh, tasawuf daripada Ismail Zahid. Ilmu hisab dan prinsip-prinsip geometri daripada Muhammad Masah. Ilmu falsafah daripada Abu Abdullah Natili, serta ilmu sains dan astronomi daripada Al-Biruni. Semasa umur 16 tahun telah pun menguasai ilmu perubatan. Jadi 16 tahun ni umur para pelajar tingkatan 4 atau kita di College Vocational pelajar tahun 1. Sudah pun mampu menguasai ilmu perubatan. Itu kita sebut kecekalan Ibnu Sina dalam menuntut ilmu. Baik, kita pergi kepada seterusnya ketokohan Ibnu Sina. Kepakaran beliau pernah digunakan untuk merawat orang-orang kenamaan seperti penguasa Hamazan dan penguasa Asfahan. Karya beliau dalam bidang perubatan seperti Al-Qanun fit Tib dan Al-Adawiyah Al-Qalbiyah telah dijadikan bahan rujukan di pusat-pusat pengajian tinggi di Eropah. Beliau telah berjaya dalam bidang perubatan dengan beberapa pencapaian atau beberapa penemuan. Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran. Dan Ibnu Sina juga digelar bapa perubatan dunia. Baik, menghasilkan karya dalam pelbagai bidang seperti falsafah, astronomi, sains, politik, fizik, biologi dan kimia. Avicenna College dibina di Hungary bagi menghargai jasa Ibnu Sina. Pada zaman ini, bidang perubatan adalah bidang pengkhususan yang sangat penting dengan wujudnya fakulti perubatan hampir di seluruh universiti. Kesan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan. Beliau telah memperkenalkan metod pemerhatian dan analisis yang banyak membawa kemajuan dalam bidang perubatan hingga ke hari ini. Pendidikan dan penulisan beliau telah mempengaruhi kaedah perubatan moden seperti penggunaan X-ray dan ultrasound. Dalam sistem pendidikan sekarang, bidang perubatan sangat penting dengan wujudnya fakulti perubatan hampir di seluruh universiti. Baik, iktibar daripada sejarah Ibnu Sina, pertama, kita hendaklah sentiasa bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Yang kedua, sebagai seorang pelajar, mestilah rajin membaca, menyelidik, membuat kajian dan menganalisis ilmu. Yang ketiga, sentiasa berfikiran kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu yang baru. Yang keempat, sentiasa mendokumentasikan hasil kajian untuk rujukan orang lain. Baik, demikian para pelajar yang dikasihi sekalian, sejarah dari tokoh Ibnu Sina. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran untuk kita menjadikan Ibnu Sina sebagai model kepada kita
untuk kita mengambil iktibar daripada sejarah Ibnu Sina dalam bidang pendidikan, ketabahan, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Jadi demikian sekadar itu untuk pembelajaran kita pada kali ini. Jadi kita tangguh pembelajaran kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah bertemu lagi di lain-lain pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.